Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Apa khabar semua? Alhamdulillah, saya dapat bersiaran. So, hari ini nak kongsi tentang ektopik ataupun kehamilan ektopik ni. So, kehamilan ektopik ni jarang dibicarakan dan kita tidaklah melihatnya dari sudut ataupun perspektif medikal dan perubatan, tapi cukup sekadar untuk menambahkan pengetahuan. Okey, so sebentar saya buat setting. Right. So akan kongsi daripada artikel. So artikel daripada Dr. Zubaidi. Macam biasa Dr. Zubaidi ni dia banyak kongsi artikel tentang wanita dan perubatan. So kita baca sikit dia punya artikel. Sekejap ya. Okay. So saya petik daripada Dr. Zubaidi Ahmad. So beliau tentang kehamilan ektopik. So jom kita kenal sedikit tentang kehamilan ektopik ni, sebab kehamilan ektopik ni memang banyak berlaku ibu. Kita tidak bicara secara luas. Okay, dan apa yang kita akan baca ni adalah sekadar untuk kita punya ilmu pengetahuan. Okay, so kehamilan ektopik berasal dari perkataan Greek ektopus yang bermaksud di luar tempat atau kehamilan di luar rahim. Okay, 1 hingga 2% kehamilan adalah kehamilan ektopik. Daripada jumlah ini, 98% merupakan kehamilan ektopik dalam tube fallopian. Okay, so dalam tube fallopian bermaksud bukan di rahim. Okay. So kehamilan ektopik lain adalah termasuk dekat rongga abdomen, ovary, kornu rahim dan cervix. So kehamilan ektopik boleh mengancam nyawa. Kehamilan ektopik adalah punca utama kematian dalam kalangan wanita yang hamil bagi 3 bulan yang pertama. Okay. So bilangan kehamilan ektopik semakin meningkat, oleh itu perkara ini perlu difahami dengan lebih lanjut. Okay, so kehamilan ektopik ni maksudnya tidak berlaku di rahim tetapi di lain-lain tempat lah. So kebanyakannya di tube fallopian, right? So siapakah yang berisiko? Okay, siapakah yang berisiko? Punca kehamilan ektopik tidak diketahui, namun terdapat faktor risiko yang telah dikenapasi seperti berikut. Okay, mereka yang pernah mengalami kehamilan ektopik sebelum ni, penyakit radang pelvis, ataupun radang tube fallopian, subfertility, kesukaran mengandung, pernah menjalani pembedahan abdomen atau pelvis, pernah menjalani pensterilan tube atau tube fallopian diikat, endometriosis, menggunakan peranti kontraseptif intrauterine IUCD, dan juga menjalani rawatan kesuburan. Okey, so mengapa kehamilan ektopik berbahaya? Kerana di dalam kehamilan ektopik, embrio tidak sampai ke rahim. Sebaliknya ia tertanam dalam lapisan tube fallopian dan menyebabkan pendarahan. Saiz embrio yang semakin membesar menyebabkan tube fallopian meregang lalu pecah. Ia boleh menyebabkan pendarahan yang teruk dalam abdomen dan mengancam nyawa, maka diagnosis awal dan rawatan amat diperlukan. So apa yang berlaku kat sini, sebab selalu kalau orang kata kehamilan berlaku di rahim, jadi apabila bayi membesar tu rahim boleh menampung ya. Tetapi bila berlaku di fallopian sahaja, maka apabila orang kata embrio membesar, so tube fallopian tu akan meregang lalu pecah. Okey, dan dia mengakibatkan pendarahan yang teruk. Okey. Right. So tanda dan gejala. Okey, so jom kita tengok apa tanda dan gejala dia. Right. So kehamilan kebanyakan kehamilan menunjukkan tanda atau gejalanya pada minggu ke-5 hingga ke-8 kehamilan. Jika puan hamil dan mempunyai tanda atau gejala berikut, silalah segera berjumpa dengan doktor. Yang pertama adalah sakit bahagian bawah perut pada salah satu bahagian, sama ada sebelah kiri atau kanan. Pendarahan faraj yang tidak normal dan darah berwarna lebih gelap, sakit hujung bahu yang disebabkan oleh pendarahan intra-abdomen, kadang-kala cirit-birit membuang air besar. Jika gagal dikesan pada peringkat awal kehamilan, tube fallopian boleh pecah menyebabkan pendarahan berlebihan. Pada peringkat ini anda mungkin mempunyai gejala berikut. Sakit perut yang teruk secara tiba-tiba, pening, pingsan, berpeluh dan letih lesu,
pengsan akibat pendarahan yang berlebihan, perut membengkak dan pucat. Okay, so jika anda mengalami tanda dan gejala di atas, segeralah ke hospital berdekatan untuk mendapatkan rawatan dan dapatkan bantuan ambulan atau minta bantuan seseorang untuk menghantar ke hospital. Okay, right. So diagnosa, kehamilan ektopik ni sukar untuk didiagnosa ataupun sukar untuk dikesan, yang mengambil masa beberapa hari, terutamanya jika hanya terdapat sedikit tanda. Doktor akan membuat pengesahan kehamilan dengan melakukan ujian air kencing UPT. Kemudian pemeriksaan abdomen dan faraj akan dijalankan. Selepas itu imbasan ultrabunyi pelvis akan dilakukan. Selalunya imbasan transfaraj dilakukan supaya doktor boleh melihat organ pelvis dengan lebih jelas. So doktor akan memeriksa sama ada kehamilan adalah di dalam atau di luar rahim. Kehamilan ektopik jarang berlaku jika kehamilan dalam rahim telah disahkan. Okay, walau bagaimanapun kehamilan heterotopik boleh berlaku, iaitu kehamilan di dalam berserta dengan kehamilan ektopik. So boleh berlaku di dua tempat pada waktu yang sama sekaligus. So kehadiran cecair dalam darah, okay, cecair atau darah dalam pelvis juga boleh menandakan kehamilan ektopik. Pada peringkat awal kehamilan mungkin sukar dilihat imbasan ultrabunyi dan doktor mungkin mahu mengulangi pemeriksaan dalam 1 atau 2 minggu lagi. Dalam keadaan tertentu, ujian darah diperlukan untuk memeriksa tahap serum beta HCG, yang ni ialah kita pernah sentuh ni ialah chemical release ataupun hormon, dan ujian ini biasanya perlu diulangi 2 hari kemudian. Ini membantu doktor menilai kehamilan dan menentukan sama ada ianya adalah kehamilan ektopik atau tidak. Laparoscopy, pembedahan teropong, perlu dilakukan untuk pengesahan secara visual. Pada masa yang sama, kandungan ektopik tersebut boleh dikeluarkan dengan membuang tiub fallopian yang terlibat. Okay, right. So ni rawatan dia. Okay. So rawatan untuk kehamilan ektopik bergantung kepada keadaan pesakit. Antara faktor yang mempengaruhi adalah ektopik itu dah pecah atau tidak. Sama ada pesakit itu stabil, tekanan darah normal, kadar nadi normal, saiz kantung kehamilan ektopik dan kehadiran darah di dalam pelvis dan tahap serum beta HCG. So jarak anda tinggal dari hospital yang berdekatan mungkin juga menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh doktor bagi menentukan rawatan yang sesuai untuk anda. So terdapat beberapa cara untuk merawat kehamilan ektopik. So yang pertama adalah rawatan konservatif. Okay. So wanita yang boleh menjalani rawatan konservatif termasuk wanita yang asimptomatik dan tidak pecah dan tiada pendarahan pelvis. So wanita ini perlu diberi kaunseling sewajarnya. Selain itu wanita dengan tahap serum beta HCG yang semakin berkurangan juga sesuai menjalani rawatan secara konservatif. Okay. So kedua adalah rawatan perubatan. So, rawatan perubatan melibatkan suntikan, metode 3-6. Kriteria membolehkan rawatan ini termasuk kehamilan ektopik yang tidak pecah, diameter kantung kehamilan kurang dari 3 cm, tahap serum beta HCG kurang dari 3000 IU dan imbasan ultrabunyi tidak menunjukkan pendarahan dalam pelvis. So anggaran tahap serum beta HCG yang berterusan diperlukan untuk menilai keberkesanan rawatan ini. Okay, so ini melalui suntikan. Kalau konservatif ini mungkin ada ubatan dan juga kaunseling. Dan pembedahan ialah rawatan secara pembedahan laparoskopi, pembedahan teropong, iaitu rawatan bagi kebanyakan kehamilan ektopik, namun ia bergantung pada kewujudan peralatan pembedahan dan kepakaran doktor. Doktor boleh memilih untuk membuang ektopik tersebut, atau membuang keseluruhan ini, dan keputusan ini adalah berdasarkan pemerhatian ke atas tahap kesihatan tiub yang lain. So bagi kes kehamilan tiub yang telah pecah dan keadaan wanita yang tidak stabil, pembedahan terpaksa dilakukan kerana proses pembedahan perlu dilakukan dengan cepat. Jika berlaku kes kehilangan darah yang banyak, pemindahan darah juga perlu dilakukan. So dia bergantung kepada keadaan ni. So kita tak naklah pendarahan yang banyak, kemudian kantung tu dah pecah dan sebagainya. So adakah peluang untuk hamil semula? Peluang untuk hamil pada masa depan untuk wanita ini masih ada,
tetapi bergantung kepada berapa sihat tiub lain dan faktor lain seperti umur ataupun jika anda memang ada sejarah suka hamil sebelum ini. Okay. So jika tiub bersebelahan tidak tersekat atau rosak, peluang untuk hamil masih ada. Tidak kira sama ada tiub yang terjejas oleh ektopik itu dikekalkan atau dibuang sepenuhnya. Okay. So secara umum 65 ke 70% wanita dengan sejarah kehamilan ektopik akan hamil lagi dalam tempoh 18 bulan. Walau bagaimanapun, jika kedua-dua tiub fallopian rosak atau pecah, wanita itu perlu menjalani rawatan IVF untuk hamil pada masa depan. Okay, right. So, apakah kehamilan ektopik yang lain boleh berlaku? So, peluang mendapat kehamilan ektopik sekali lagi adalah antara 12 hingga 20%. Bergantung kepada beberapa faktor. So, maksudnya wanita yang mengalami kehamilan ektopik ni mungkin berpeluang lagi untuk hamil dalam jangka masa 18 bulan lagi kan. Tetapi kemungkinan berlaku juga sekali lagi kehamilan ektopik. Okay. So apa yang perlu dilakukan apabila wanita ini hamil? Okay. So apabila kita rasa kita hamil, kita sahkan kehamilan melalui ujian air kencing dan rujuk terus dengan doktor. So penilaian awal ultrasound dapat mengesahkan jika ia adalah kehamilan biasa atau kehamilan ektopik. Okay, so apabila kita sudah ada sejarah ya ataupun sejarah perubatan tentang kehamilan, so kita perlu rujuk segera dengan doktor. So berapa lama perlu tunggu untuk mencuba hamil sekali lagi? So bergantung kepada persediaan diri dari aspek fizikal dan emosi, namun sebaik-baiknya 3 ke 6 bulan selepas pembedahan. Okay, 3 bulan bagi pembedahan laparoskop itu orang kata pembedahan teropong tu, ataupun 6 bulan bagi pembedahan biasa. So apa yang berlaku ialah biasanya kehamilan ektopik ni adalah tidak berjaya hamil. Okay, sebab perlu menjalani rawatan. So kita kena pasti bahawa kehamilan ektopik ni adalah kehamilan di luar rahim. Okay, kehamilan di luar rahim. Peristiwa ini memang jarang diperkatakan, okay, tetapi ia banyak berlaku. Right? Okay, so kehamilan ektopik boleh mengancam nyawa, okay, dan ia adalah punca utama kematian untuk wanita yang hamil pada 3 bulan yang pertama. Jadi kita perlu aware, okay, tentang kes-kes ini. Right, so I think itu saja. So kita stop sharing. Right. Okay, so itu dia tentang kehamilan ektopik, kehamilan di luar rahim. Okay, so mungkin tiub fallopian pun juga akan rosak oleh kerana kehamilan ektopik ini. Okay, so ini adalah satu situasi yang semua ibu ataupun wanita tak boleh pandang ringan. Right, dan saya nak kongsi, I think itu saja untuk perkongsian saya hari ini. So hari ini nak kongsi sebelum saya so nak kongsi tentang yang terbaru ialah kita memperkenalkan program fitness post birth untuk kembali langsing dan sihat selepas bersalin. So boleh hubungi tim saya untuk mendapatkan maklumat. So program ini adalah program atas talian. Ia adalah program fitness, maksudnya senaman yang sesuai dengan situasi ibu itu yang sudah menjalani kata bersalin dan berpantang. Maksudnya dah habis dah. Okay, so kita boleh memperkenalkan senaman yang sesuai dengan keadaan fizikal ibu itu. Antara keadaan dia adalah mungkin dia bersalin scissors, mungkin dia bersalin, mungkin dia menyusu, okay, so dan sebagainya. So kita akan reka ataupun design program yang sesuai untuk ibu ini. So matlamat dia adalah untuk mengurangkan berat badan, okay, yang berlebihan sewaktu hamil. Kemudian untuk mengembalikan kekuatan otot. So masa hamil dan semasa dalam dewan bersalin, so ibu hamil banyak guna ini untuk mengembalikan balik kekuatan kepada otot ibu ni. Okay, so kemudian untuk mendapatkan balik orang kata bentuk badan yang diingini dengan kaedah yang selamat. Jadi kita tidak paksa pakai makan apa-apa yang suplemen dan sebagainya, sebaliknya hanya
diet plan dan juga exercise. So senaman program senaman atas talian dan ialah program one-to-one bersama fitness coach. Okay, so ini adalah program terbaru kami. Kemudian sekali lagi untuk ibu hamil dan menyusu, so boleh ambil suntikan vaksin untuk ibu hamil dan menyusu, boleh walk in ke PPV, okey, pusat pemberian vaksin, bawa bersama dokumen puan seperti IC, kad buku PIN dan juga surat recommendation doktor. Okey, dan kena pasti untuk pergi ke sana seboleh-bolehnya ibu hamil dinasihatkan berteman, okey, sebab kita takut ibu berserangan. So pergi dapatkan vaksin dan kerana statistik menyatakan hanya 57% ibu hamil dapat vaksin dos 1 dan hanya 20% ibu hamil lengkap vaksin 2 dos. Okay, so kadar vaksin di kalangan ibu hamil juga agak rendah. Okay, so boleh dapatkan vaksin. Right, so yang ketiga, muat turun ibu percuma. So kita ada sediakan beberapa ibu percuma untuk puan download. Ini adalah satu kami punya inisiatif untuk memberikan lebih maklumat. Muat turun panduan pemakanan secara hamil dan juga panduan vaksin untuk ibu hamil dan ibu menyusu. Okay, I think itu saja untuk hari ini. So saya hendak juga berkongsi dengan semua dalam keadaan MCO, saya pun tak tahu apa term sekarang. Kita masih mempunyai pasukan terapis yang sangat terhad. So apabila kita kena tengok dengan keadaan semasa, dengan aware dengan bahaya dia dan sebagainya. Jadi ada kes-kes yang bila kita bersedia untuk menghantar terapis, pelanggan pula yang rasa risau dan takut. So kita ini adalah satu fasa di mana kita perlu berbincang dan masing-masing saling memahami situasi. Okay, so insyaAllah kita cuba untuk memenuhi permintaan pelanggan yang ingin mendapatkan khidmat terapis Pantang Plus. So itu saja dari saya hari ini. So take care and stay safe. Kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.